Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Kami daripada Kumpulan 20 akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan cabaran mu'alaf dalam perkahwinan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Rejab Zulhilmi bin Razmain, Nurul Jannah binti Syam, Nur Batrisha binti Muhammad Rizal, Nur Syuhadah binti Abdul Wahab dan Nurul Ayuni Batrisha binti Wahib. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alaf dari segi bahasa bermaksud orang yang baru memeluk Islam atau saudara baru kita. Mu'alaf didefinisikan sebagai orang yang baru memeluk Islam sama ada imannya masih lemah atau imannya sudah kuat. Mu'alaf juga membawa maksud orang bukan Islam yang cenderung dan boleh dijinakkan hatinya kepada Islam. Golongan ini mendapat sangat memerlukan perhatian, bimbingan dan dorongan yang sewajarnya dalam memahamkan mereka berkenaan agama, terutama hal-hal akidah dan ibadat asas seperti konsep bersuci, mandi, solat, puasa dan sebagainya. Terdapat perkaitan masalah-masalah serta isu-isu yang menjadi perbualan dalam kemasukan mereka kepada agama Islam, terutamanya bagi mu'alaf yang memilih Islam kerana perkahwinan. Perbuatan orang bukan Islam yang bertekad untuk memeluk Islam kerana perkahwinan tidak salah kerana ia menjadi faktor serta asbab untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, tanggungjawab terletak kepada pasangan Muslim mu'alaf tersebut untuk membimbing dan tidak boleh bersikap sambil lewa serta memandang remeh dalam memberi kebebasan kepada pasangan mereka kerana ia sebenarnya boleh membuka ruang dan peluang untuk pasangan keluar semula daripada agama Islam. Bagi meneruskan lagi pembentangan ini, saya akan menerangkan tentang suratan kajian. Menurut Kasimin pada tahun 1945, mu'alaf dalam konteks masyarakat yang berulang kaum dan bangsa di Malaysia merujuk kepada individu yang baru memeluk agama Islam, sama ada individu tersebut berbangsa Cina, India maupun etnik lain. Pelbagai cabaran yang mereka akan hadapi termasuk isu kewangan, ketidakfahaman dalam perbezaan adat dan budaya, kecetakan agama pada pasangan asal Islam. Daripada Chalil tahun 1959, sejak dari zaman Rasulullah SAW lagi di mana para sahabat yang memeluk Islam ketika itu menghadapi pelbagai isu dan cabaran seperti mana yang berlaku kepada Abu Dzar Al-Ghifari apabila beliau melafazkan syahadah bagi membuktikan keislamannya. Beliau telah dipukul dan dicederakan oleh kaum Quraisy dan telah diselamatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi SAW. Dalam statistik yang diambil daripada akhbar Cosmo, pencarian pasangan Islam sama ada mu'alaf atau pasangan Islam menunjukkan dalam tempoh 5 tahun lalu peningkatan begitu ketara, iaitu daripada 4,749 kes pada tahun 2011. Menurut Dr. Nur Atirah, pada tahun 2021, perbezaan adat dan budaya berlaku kepada pasangan yang berasal dari latar belakang kaum yang berlainan antara satu sama lain. Apabila pasangan tidak toleransi dalam menerima adat dan budaya yang tidak bertentangan mu'alaf, maka ketidakfahaman akan berlaku dan mu'alaf akan menghadapi cabaran penyesuaian diri dengan pasangannya. Jadi apa yang saya dapati dari kajian artikel ini adalah cabaran perkahwinan dan konsep kekeluargaan yang tidak seimbang dalam sistem kekeluargaan mu'alaf akhirnya telah mengakibatkan pandangan non-Muslim kepada konsep kekeluargaan dalam Islam yang begitu lemah dan tidak boleh dijadikan sebagai contoh yang baik. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian kami ada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum adalah untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh golongan mu'alaf atau saudara baru dalam perkahwinan. Manakala objektif khusus terbagi kepada 3, iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti sejauh mana cabaran yang dihadapi menghasilkan tekanan. Yang ketiga, untuk menjawab persoalan adakah pasangan mereka setelah berkahwin memberi sokongan atau membiarkan mereka sahaja. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti sejauh mana kesan cabaran yang dihadapi oleh mu'alaf menyebabkan mereka kembali ke agama asal. Seterusnya adalah metodologi kajian. Kami menjalankan kajian ini dengan kaedah kuantitatif, iaitu borang soal cerdik melalui Google Form. Data yang diperolehi adalah data primer, iaitu maklumat dan data terus daripada responden. Seramai 30 orang responden telah dipilih secara rawak melalui sosial media seperti Facebook, Telegram, grup WhatsApp dan sebagainya. Soalan cerdik ini terdapat 6 bahagian yang mengandungi 20 soalan, iaitu bahagian A,
merangkumi demografi. Bahagian B, faktor sokongan. Bahagian C, perspektif penerimaan. Bahagian D, persediaan rohani dan emosi. Bahagian E, hak pasangan. Bahagian F, adat dan budaya. Soal selidik ini, soalannya dirujuk daripada sumber terdahulu, iaitu daripada kajian Mazlan et al. 2022, Rahman et al. 2020 dan Kawi et al. 2020 serta sumber daripada bacaan-bacaan lain. Berdasarkan 4 objektif kajian yang telah menjadi garis panduan bagi kajian ini, pengkaji telah berjaya mendapat responden dan memperoleh data daripada Google Form. Dan setelah dianalisis, pengkaji telah mengeluarkan beberapa carta yang akan dijadikan sebagai contoh dalam video ini. Bagi menjawab objektif kajian pertama, iaitu adakah cabaran yang dihadapi oleh mu'alaf memberikan tekanan kepada mereka, pengkaji telah mengeluarkan satu carta iaitu pada bahagian F yang berkaitan dengan adat dan budaya. Majoriti responden menjawab bahawa adat dan budaya baru memberikan mereka tekanan dan 20% responden menjawab sangat setuju dan hanya segelintir menjawab tidak setuju. Bagi menjawab objektif kajian kedua, iaitu adakah pasangan memberi didikan agama atau membiarkan mu'alaf setelah berkahwin, pengkaji telah mengeluarkan carta iaitu pada bahagian B yang berkaitan dengan adakah pasangan memberikan sokongan dan didikan agama. Sebanyak 70% responden menjawab ya bahawa pasangan mereka memberikan didikan agama setelah berkahwin dan hanya segelintir iaitu sebanyak 10% responden tidak mendapat didikan agama yang sebaiknya. Dan yang terakhir, bagi menjawab persoalan adakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mu'alaf ini menyebabkan mereka ingin kembali ke agama asal, pengkaji telah mengeluarkan satu contoh carta pada bahagian C yang berkaitan dengan persepsi penerimaan keluarga. Majoriti responden menjawab tidak setuju bahawa mereka akan kembali ke agama asal dan hanya segelintir yang menjawab mereka akan kembali ke agama asal sekiranya cabaran yang dihadapi memberi mereka terlalu banyak tekanan. Mu'alaf yang memeluk Islam secara sukarela hati menunjukkan bahawa hampir majoriti tiada paksaan oleh mana-mana pihak. Dapatan kajian juga menunjukkan ada 9 mu'alaf yang memeluk agama Islam adalah atas dasar perkahwinan kerana secara umumnya seperti yang kita tahu, perkahwinan yang melibatkan dua agama yang berbeza adalah haram. Cabaran mu'alaf dalam perkahwinan masa kini adalah golongan mu'alaf memerlukan sokongan daripada keluarga. Sokongan ni adalah untuk mu'alaf mendapatkan semangat dalam memperjuangkan agama baru. Kekurangan sokongan ni menyebabkan mu'alaf merasa tertekan dan ingin kembali kepada agama asalnya. Jadi, di Malaysia, Jabatan Agama Islam Negeri dan Majlis Agama Islam Negeri secara khususnya mereka telah mengadakan pelbagai inisiatif untuk golongan mu'alaf mendalami lagi ilmu ajaran Islam. Jadi, kesamaan, ketidakkeyakinan, kekeliruan dan kesangsian dalam diri merupakan salah satu cabaran kepada golongan mu'alaf untuk menjelaskan kepada keluarga bahawa dengan memeluk Islam ni tidak akan terputusnya hubungan kekeluargaan. Secara tidak langsung, ini menunjukkan bahawa dalam proses mencari kebenaran itu bukanlah satu perkara yang mudah. Ia memerlukan kesabaran. Jadi, persediaan rohani yang goyah menimbulkan kesukaran dalam mendidik keluarga dengan ilmu agama. Terdapat segelintir mu'alaf yang berdepan dengan kesukaran apabila dirinya tidak berkemahiran membaca dan menulis ilmu agama secara fasih dan lancar. Hal ini mengakibatkan seseorang mu'alaf itu tidak dapat berkongsi ilmu terutamanya dalam bidang pendidikan Islam kepada ahli keluarga. Seterusnya, Malaysia juga merupakan salah satu negara yang unik kerana
Malaysia mempunyai pelbagai bangsa dan budaya. Setiap bangsa dan agama mempunyai budaya yang tersendiri. Bilangan responden mendapati golongan mu'alaf mengalami kesukaran dalam membezakan amalan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu dan ajaran Islam. Golongan mu'alaf di Malaysia menghadapi pelbagai cabaran dalam perkahwinan. Golongan ini perlu diberi perhatian dan bimbingan yang khusus yang telah disediakan kepada golongan mu'alaf oleh Jabatan Agama Islam Negeri dan Majlis Agama Islam Negeri untuk mereka lebih mendalami ajaran Islam. Selain itu, pihak Jabatan Agama Islam Negeri dan Majlis Agama Islam Negeri juga menyediakan modul-modul bimbingan atau kelas pengajian secara atas talian untuk memudahkan lagi saudara baru kita untuk mendalami ajaran Islam. Jadi dengan menyertai kelas ini, golongan ini mampu mendalami ilmu agama Islam dan boleh menyebarkan ilmu agama Islam ini kepada ahli keluarga yang terdekat. Selain itu, masyarakat Islam juga perlu memainkan peranan secara keseluruhan seperti memberi contoh tauladan yang baik kepada saudara kita agar mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan suasana baru, memahami dan menghayati ajaran Islam. Sokongan moral dan bimbingan yang berterusan kepada saudara kita adalah untuk mengelakkan mereka terasa terasing dan terpinggir dalam masyarakat. Masyarakat Islam dan keluarga baru secara khususnya perlu menerima baik saudara baru kita seadanya, memandangkan keadaan mereka yang masih belum benar-benar mengenali dan memahami agama Islam. Kesimpulannya, cabaran yang dihadapi mu'alaf dalam perkahwinan sememangnya memberikan impak yang besar terhadap apa yang berlaku di dalam persekitaran hidup mereka. Ia sememangnya bukan perkara yang mudah kerana telah meninggalkan kehidupan yang lama demi memeluk agama Islam. Sokongan daripada pasangan serta orang sekeliling perlu diberikan dengan secukupnya dan secaknanya dalam permasalahan yang berlaku di alam perkahwinan dan sekitarnya. Individu mu'alaf perlu tabah dalam menghadapi dugaan dan cabaran dalam menempuh alam perkahwinan yang dipilihnya sendiri dan memikirkan tentang hal-hal yang dikhawatirkan mampu menjejaskan kehidupan mereka.